من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Artinya, arti bagi ini hadis yang ke-19 telah dirawikan, yakni diriwayatkan daripada Abil Abbas Abdullah bin Abbas, daripada Abil Abbas. Siapa dia Abil Abbas ni? Abdullah bin Abbas. Tu radhiyallahu anhuma. Maka kata Abul Abbas Abdullah bin Abbas, adalah aku berkenderaan duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Ni jadi Abul Abbas ni, Abdullah bin Abbas dok menceritakan bahwasanya dia ni bersama dengan Rasulullah di belakang satu hari. Adalah aku, yakni Abdullah bin Abbas, berkenderaan duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku, kepada aku, kata kana, hei gulam, hei kanak-kanak, hei gulam, hei kanak-kanak. Anak Abdullah bin Abbas ni sepupu dengan Nabi. Abdullah bin Abbas sepupu dengan Nabi. Al-Abbas tu pak saudara Nabi. Nah, bapa saudara Nabi Abbas. Maka Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Abbas ni salah satu daripada sahabat yang mempertuakan hukum. Kalau sekarang ni kan dia katakan ulama lah. Masa Nabi itu setengah pada orang, setengah sahabat yang pertuakan hukum. Tu Abdullah bin Abbas, dia ni alim. Kalau Rasulullah pun dia orang alim. Maka satu kali Rasulullah cukur kepala dia. Maka Rasulullah baca doa, Allah mafaqihni wa iyyahu fiddin wa 'allimni wa iyyahu ta'wil. Tu. Itu doa baca ketika kita nak potong rambut. Ketika nak cukur rambut tu. Nah, cukur kepala, istilah kita panggil kat sini, cukur kepala. Padahal bukan cukur kepala, cukur rambut. Nah, min itlaqil mahalli wa iradatil halli fihi wa alaqatuhu al mahalliyah. Tu dari segi ilmu bayan tu bagi. Nah, mari cukur kepala, sebutkan kepala yang tepat, tapi dia kehendaki perkara benda yang dijatuhkan dalam tempat. Apa? Ialah rambut. Cukur kepala, mana cukur rambut. Ketika tu Rasulullah cukur rambut Abbas.
Nah, lalu cukur kepala ni ambil sebelah kanan dulu. Potong rambut ambil sebelah kanan. Lepas tu kalaulah cukur pergi ke depan dulu. Sebelah kanan ke depan, lepas tu baru belakang. Bukan ambil kat sini mung gitu tak. Tu cara potong rambut. Maka Rasulullah baca yang ni. Rasulullah baca, Allahumma faqihni wa iyyahu fid din wa 'allimni wa iyyahu at-ta'wil. Ya Allah, memberi fahamlah olehmu ya Allah akan aku dan akan Ibnu Abbas pada agamamu, dan mengajarlah olehmu ya Allah akan aku dan akan Ibnu Abbas ni akan ta'wil, akan ilmu ta'wil. Nah, lepas pada itulah Abbas belajar apa tu pun dengan hadis pada Nabi, mudah takap. Maka itulah dengan satu sebab Abbas jadi alim ulama pada masa Nabi. Dia ada setengah ada orang alim pada masa Rasulullah. Orang tua ke hukum pada masa Rasulullah Al-Abbas lah. Ibnu Abbas, bukan Abbas, Ibnu Abbas. Yakni Abdullah bin Abbas. Maka kubur dia di Taif sama dengan Syekh Daud Al-Faltani. Jadi Syekh Daud Al-Faltani sebelah, dia sebelah duduk sekali gitu. Syekh Daud Al-Faltani duduk sebelah, dia pun sebelah sekali gitu. Jadi kalau nak pergi jumpa Syekh Daud Al-Faltani, tanya kubur Ibnu Abbas. Mana kubur Ibnu Abbas? Maka orang Arab bagi tahulah ni kubur Ibnu Abbas. Maka tepi itu ialah Syekh Daud Al-Faltani. Tu orang dulu hebat. Tu dia. Orang hebat mengarang dalam sedang-sedang perang tu. Dalam peperangan tu Syekh Daud tu. Nah, dalam peperangan, perang dengan Syam pada masa tu. Nah, tapi ni sejarah, sebagai kita buat sejarah, dia nak taruhkan ilmu pada umat Melayu Islam ni. Dia sanggup mengarang kitab di Mekah. 100 berapa puluh buah dia mengarang kitab semua untuk cadangan bagi anak Melayu bertani. Tapi anak Melayu tak pandai baca pula bahasa Melayu, duk pandai bahasa Inggeris, bahasa Siam. Ayat tengoknya. Tu bahasa Siam ni pelik dah dengar. Pai naima, tengok. Pai naima ni pandai apa? Pai tu gi, nai tu kana, ma tu mari. Tanya hatullah, gi mana mari? Lurah apa lagu tu? Gi mana mari? Gi mana mari? Mengerti tak? Pai nai ma, pai pi mana, ma pi mana ni? Hak tular dengan bos sekali. Hak kita mudah-mudah. Mana? Mari mana kita? Pai nai ma. Tak tengoknya. Belajarlah lurah Melayu biar jadi baik. Lepas dah Melayu, belajarlah bangsa Arab, dia pandai. Pandai bahasa Arab tu. Lebih pandai lah na. Banyakkan tidur. Banyakkan berjalan. Tu pun pandai lah. Banyak makan. Tu pandai lah belajar Arab tu. Tu dia. Tu. Ibnu Abbas. Ingatlah tu dah. Lalu tu orang potong rambut, kerak rambut baca tu. Lepas kalau waksum boleh lah. Waksud tahu nak baca ke apa? Nak baca tu, hak tu kena kita tanya bismillah eteng. Eteng pandai? Eteng kita tanya eteng tu. Eteng dia pandai, bismillah hak eteng tu dia pandai. Baca nama tu. Kalau assalamualaikum, assalam pak jakaunya tu. Assalam pak jakau. Kalau bismillah cuba kalau tu nama dia kata. Eteng pandai kita tanya ya tu. Aku tak nak turut. Tu kalau nak waksum, bacalah bismillah iting panggil. Kalau hak ni masa nak potong rambut tu, bacalah hak ni. Dengan kita potong rambut tu, maka kita mengaji mudah baca tu. Lepas tu orang nak potong apa doa tu? Allahumma faqihni wa iyyahu fid din wa 'allimni wa iyyahu at-ta'wil. At-ta'wila. Ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ni payah pandai tu ilmu ta'wil. Pandai katanya dalam tu ada alim. Kita mudah-mudahan dengan berkat doa Nabi tu, kita ambil buat guna atas kepala kita, mudah kita jadi alim. Tu yalah. Betul-betul faham dalam agama. Maka Nabi bersabda kepada aku, siapa aku ni? Ialah Abbas, Ibnu Abbas. Nabi bersabda macam, "Hei gulam, hei budak, sonyo aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimah.
Nah, sonyo aku ajarkan. Apa? Aku hendak ajarkan. Baru faham bahasa kita. Sonyo aku ajarkan, sonyo aku hendak ajarkan kepada engkau tu. Kepada engkau ajar beberapa kalimah, akan beberapa kalimah, yakni banyak kalimah aku nak ajar kepada kamu. Apa ko beberapa kalimah? Satu, peliharakanlah Allah. Peliharakanlah Allah supaya ia Allah peliharakan pula engkau. Tu. Peliharakanlah Allah supaya ia Allah peliharakan pula engkau. Tu. Pelihara Allah. Allah nak pelihara, nak jaga. Jaga hukum-hukuman Allah. Jaga agama Allah. Tu. Peliharakan Allah, peliharakan agama Allah. Gitu peliharakan Allah, peliharakan agama Allah supaya ia Allah peliharakan kamu. In tansurullah yansurkum. In tansurullah yansurkum apa? Jika kamu tolong akan agama Allah, Allah Ta'ala akan tolongkan kamu. Tu peliharakan agama Allah. Tapi peliharakan sini, peliharakanlah akan tetahan Allah dengan elok. Apa tetahan Allah? Yakni perintah Allah. Tu tetahan Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah, kamu buat. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, kamu berhenti. Itu makna peliharakan Allah. Boleh begitu? Nah, satu, peliharakan Allah, peliharakanlah agama Allah. Ya. Yang kedua, peliharakanlah titahan Allah. Titahan Allah. Apa titahan Allah? Dengan mengikutkan segala perintah Allah dan berhenti akan segala larangan Allah. Itu peliharakan Allah. Apa belakang peliharakan Allah? Peliharakan agama Allah, peliharakan hukuman Allah supaya ia Allah peliharakan pula engkau. Nascaya ia Allah peliharakanlah pula engkau. Kalau turut, kalau mengikut ke Arab lah. Pasal tajid hu tu jawab bagi ihfaz. Kebanyakan jawab fi'il amal. Jawab fi'il amal. Adapun yang terjemah makna ke sini dengan makna supaya, itu dia mafhum, dia makna ke atas jalan mafhum. Bukan atas jalan mantuk, atas jalan lafaz hadis tu bukan tu. Peliharakanlah Allah supaya engkau dapati ia ya Allah pada berbetulan engkau, pada betulan engkau. Tu peliharakanlah Allah supaya engkau dapati ia Allah pada berbetulan engkau. Tu pada berbetulan engkau. Jagalah agama Allah. Apabila engkau hendak meminta suatu barang, maka pintalah kepadanya, kepada Allah. Apabila engkau menuntut tolong, yakni minta tolong, maka tututlah kepadanya pada Allah, yakni mintalah kepadanya pada Allah. Ketahuilah, sekiranya bersetuju sekalian umat hendak memberi engkau manfaat, tiadalah dapat mereka memberi engkau manfaat melainkan dengan suatu yang telah ditentukan oleh Allah bagi engkau. Nah, kita nampak ya zahir manusia bagi manfaatkan kepada kita. Hakikatnya Allah, kalau Allah tidak menentukan pada azal, pada sedia kala lagi kata kamu ni kan dapat manfaat, maka orang tak akan bagi manfaat padamu. Maka semua manfaat yang orang bagi kat kita, kita dapat harta,
dapat apa saja nikmat Tuhan bagi, apa saja atas dunia ni, itu Allah sudah menentukan sudah menentukan sedia kala. Tu mana begitu. Sekiranya bersetuju, ketahuilah sekiranya bersetuju sekalian umat hendak memberi engkau manfaat, tiadalah dapat mereka memberi manfaat, tiada dapat engkau memberi engkau manfaat, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagi engkau. Tu bagi manfaat. Begitu juga seperti manfaat, sekiranya bersetuju mereka hendak memberi engkau mudarat, yakni berbahaya, tiadalah dapat mereka beri engkau mudarat, melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah atas engkau. Sama ya, manfaat dan mudarat daripada Allah. Jikalau Allah Ta'ala tak menentukan kamu akan dapat mudarat, walaupun sepakat orang bersetuju umat hendak buat mudaratkan kamu, kamu tak akan dapat mudarat. Dan sekiranya Allah Ta'ala telah tentukan engkau adalah apabila Allah Ta'ala menentukan engkau akan dapat manfaat, maka sepakatlah semua umat akan nak bagi manfaat kepadamu. Allah Ta'ala sudah menentu semua manfaat dan mudarat daripada Allah. Itu i'tikad kita. Manfaat, kegunaan manfaat, faedah, kita dapat duit, dapat piti, dapat kereta, ataupun barang kita hilang, ataupun penyakit, ataupun sihat, semua saat itu Allah Ta'ala sudah menentu pada sedia kala. Kata kamu akan dapat manfaat, kamu akan dapat mudarat, kamu akan dapat berbahaya. Sesak kaya daripada Allah, bukan dengan usahawan kamu tu tak. Orang pegang kata kalaulah rajin kerja dapat kaya. Tetapi kalau Allah tak izin tak kaya. Sebaliknya orang ni kerja sikit sahaja, tapi sudah ditentukan pada ilmu Allah, pada azal, pada sekala bahawa dia ni akan kaya. Kaya dia. Sebab tu kita orang Islam, orang Islam ni kerja dunia mesti bercampur gaul dengan amal agama. Tu. Kalau kita tak kaya dunia, mesti kita akan kaya di akhirat. Sekiranya kerjaan kita orang Islam di atas dunia ni sibuk dengan kerjaan dunia, tapi tidak bercampur gaul, tidak bergelomok dengan amalan akhirat, maka orang ni kalau tersak dah dunia, akhirat pun tersak jugalah. Kalau dunia miskin, akhirat pun miskin. Tu. Sonyo telah diangkat kolam daripada menuliskan nyonya kolam. Tu. Sonyo telah diangkat kolam, diangkat daripada menuliskannya kolam. Dan telah kering pula bukunya, buku kolam tu. Habis cakapan bagi. Apabila lah Allah Ta'ala dah angkat kolam, kolam tak tulis, maka tak akan dapat mudarat, tak akan dapat manfaat. Itu makna dia. Hadis ini dirawikan, yakni diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Turmizi. Serta katanya Turmizi adalah hadis ini hasan. Pada hadisnya dirawikan oleh lain Tirmizi, oleh lain daripada Tirmizi. Ini hadis ni rawi dia, riwayat dia lain daripada Tirmizi. Macam mana macam ni? Leherakanlah Allah supaya engkau dapati ia ya Allah di hadapan engkau. Kenal atau ingatkanlah Allah ketika engkau dalam kesenangan. Dalam engkau kesenangan mesti mu ingat pada Allah, mesti kenal ke Allah, supaya ia ya Allah mengenal engkau ketika dalam kesusahan. Kerana macam ni, kerana kebanyakan manusia apabila jatuh dalam kesenangan, mereka lupa pada Allah. Masa miskin, maksiat tak ada dalam rumah dia, selamat serumah, makan pun cuma-cuma,
Tetapi apabila dah kaya, mau siap masuk lah rumah dia. Nah, ada serba-serbi rumah dia tu. Tu dia. Makan pun jadi bawa dah bazir lah. Masa miskin hari tu, cuma benar lah. Bawa masa ada pitih kolong lah. Tak gitu kan orang kita ni. Jadi macam tu kan. Ingat baik, masa mu senang pun ingat pada Allah. Allah Ta'ala akan ingat dan kenalkan kamu ketika kamu kesusahan. Apa? Allah Ta'ala akan tolong kamu pada ketika kamu susah. Ketahuilah, sonyo apa-apa yang tersalah, datangnya apa-apa kepada engkau, tiadalah ia apa-apa tu boleh mengenang engkau. Apa-apa yang tersalah datang pada engkau tu tak akan kena padamu. Begitu juga apa-apa yang mengena kepada engkau, tiadalah tersalah datangnya apa-apa kepada engkau. Benar ni tetap dah kena timbung, kagak kena mau lari tak lepas. Kamu duk berjalan molek-molek, mari stok tu batu mana tepuk tak kepala kamu. Karena sudah tentu kagak kena kamu. Begitu juga penyakit nyakar di atas dunia sekarang ni. Allah Ta'ala sudah menentu. Kata kamu ni akan timpa penyakit. Beringatlah weh kahwin ni. Nah, kita beringat kalau tak keluar kat mana. Keluar pergi kat pasar, kat kedai pun pakai mask. Tapi balik weh kata, mau kena pula penyakit. Kena juga penyakit. Karena sudah tentukan oleh Allah Ta'ala. Apabila perkara tu tak menentu kata mu kena, kamu tak kena. Mu tak kena. Tu ingat baik. Kita sakit tu, sakit ni, sesak, kaya, maka semua tu Allah Ta'ala sudah menentu pada azal. Dia buat sesak kaya suruh kita nak ujian, bukan nikmat tu. Bagi kaya bukan nikmat. Bagi sesak miskin bukan bala. Dia bagi kaya supaya kita ni syukur. Bagi miskin sesak supaya kita ni sabar. Dan pula dalam hal sabar tu Allah Ta'ala hendak mengampunkan dosa-dosa kita supaya kita akan dapat senang di akhirat nanti. Kalau kita tengok tempat negeri Islam, mana di Indonesia, Sulawesi, Sulawesi berlaku bergoming gempa. Bergoming gempa habis rumah-rumah, mati 24 orang, lepas tu sakit lagi. Rumah tu habis hancur. Masalahnya semua tu kita tengok, Masya Allah, azabnya dunia. Tapi akhirat ingat baik, dia akan senang. Tu hikmat Allah Ta'ala buat tu. Allah Ta'ala menurunkan nyakit ta'un. Allah Ta'ala nak angkatkan pangkat orang Islam yang mati kena ta'un. Apabila seorang Islam mati kena ta'un, mereka itu akan dapat pahala mati syahid. Syaratnya kamu jangan cari. Kamu jangan cari penyakit tu. Orang Islam yang mati dengan sebab penyakit ta'un, dia ni dikatakan mati syahid. Syahid apa? Syahid akhirat. Dunia tidak ada pangkat, kubur tak ada siapa pergi tanam dia, tak ada siapa baca talqin bagi kat dia, tak ada siapa baca tahlil kat dia. Tapi di akhirat dia tinggi. Pangkat tinggi tu orang mati dengan sebab ta'un di atas dunia ni. Bahkan seksa kubur tak kena azab orang mati sebab ta'un. Tapi nak orang Islam, bukan orang Melayu. Faham baik tu? Orang Islam. Melayu tak semayang belana. Tu dia. Ketahuilah, adalah beroleh bantuan itu serta sabar. Apa bantuan? Pertolongan. Pertolongan itu adalah serta sabar. Kelapangan itu, kelepasan itu serta sangat kesusahan. Kelapangan, kesenangan boleh juga tu. Kelapangan itu, kesenangan itu. Serta sangat kesusahan, dan berserta kesukaran itulah datangnya, berserta kesukaran ni
kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Adapun yang hadis tu, wa'alam anna nasra ma'as sabri. Maka ketahuilah olehmu bahwasanya pertolongan itu serta sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahawa kelepasan itu serta kesusahan. Kelepasan, kelapangan, kelepasan, kesenangan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahawa serta kesusahan itu kemudahan. Ya, tengok, kamu nak dapat senang masa depan, kamu kena susah masa belajar. Kalau masa belajar duduk main berjetik gitu, masa depan pun tak boleh dah ilmu. Duduk berjetik, dia main jamuh putih, dia main dah nak kira tu. Ngaji tak gak lagu tu. Kalau mu susah masa kamu belajar, masa depan insya-Allah kamu akan senang. Tapi masa belajar kamu buat main-main, sibuk dengan bola, sibuk dengan sukan warna, apa kilasi, sibuklah. Bukan kilasi, sibuk dengan belagak lah dalam pengajian. Ada belagak tu, belagak ni. Kamu masa depan susah lah, motang gitulah. Nak mengajar tak boleh. Tu. Ingat tak? Guna ilmu kena susah mana masa kecil ni. Kamu susah makan tak nak mana, tidur tak tidur, hafal matan tu. Mengapa mata-mata, ngapakah ilmu hafalan ilmu kamu tu. Nah, al ilmu fis sula fil kutub, ilmu dalam dada bukan dalam kitab. Kamu ingat, ingat baca makna Arab macam mana, tengok, kena rajin baca lah tuan-tuan. Kalau kamu dapat ilmu. Gitu. Tapi jangan tinggallah muzakarah tu. Ni buat lambat lah. Orang tak tengok lambat ngongeng apa kurang. Baru kita tengok sepak arnat. Keterangan ini hadis. Tengok kata macam mana. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Maka peliharakanlah Allah serta ikutlah segala titah Allah, dan berhentilah daripada segala larangan-larangan Allah. Peliharakan Allah, meliharakan agama Allah. Pelihara serta ikutlah segala titahan, segala suruhan Allah, dan berhentilah daripada segala larangan Allah. Pasal apa kamu kena pelihara, kamu kena jaga? Supaya ia, ya Allah, memelihara dan menjaga pula segala tuntutan engkau pada dunia dan akhirat. Apa tuntutan? Perkara yang engkau tutup, perkara yang engkau minta dalam dunia dan akhirat ni, Allah Ta'ala akan jaga juga. Jaga agama Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. In tansurullah yansurkum, bantukanlah kamu akan agama Allah, Allah Ta'ala akan bantu kamu. Bantu orang belajar agama, bantu orang mengajar agama. Pasal mereka ni tak sempat nak kerja ni. Kalau boleh kerja dah. Tapi dia ni ada satu tanggungjawab yang wajib. Seperti orang mengajar, tanggungjawab wajib dia. Wajib dia nak tinggal, tak boleh dia. Kalau tinggal berdosa. Ni haru. Masalahnya Allah Ta'ala bagi kamu ilmu. Kamu tak nak mengajar, kamu nak meniaga, nak cari pitih di dunia, biar banyak pitih. Kamu dapat mengajar, boleh mengajar, tapi kamu tak mengajar, maka berdosalah kamu. Tutup tan besar atas kamu amanah yang Allah Ta'ala bagi kamu. Sebab tu orang mengajar, dia tak sempat nak kerja. Molek yang malas dia, molek dah. Tu Allah Ta'ala bagi for kita tak sama. Orang ni pandai belajar, pandai mengajar. Orang ni tak pandai mengajar, pandai ye. Pandaian dia pandai. Ingat baik tu. Dan Allah Ta'ala bagi ilmu, mesti kena mengajar. Pitih boleh tak boleh, itu suku kira. Bukan kata kalau pitih tak boleh, kalau duit tak boleh, aku tak mengajar. Kalau duit boleh, aku mengajar. Itu bukan matlamat orang berilmu. Bukan maksud orang yang berilmu. Orang ilmu tak ada tu cadangan pitih 10,000 kau sekali mengajar, ataupun 2,000, 5,000, tak ada. Orang bagi ambil, tak bagi saja. Balik kerja, motang potula.
Nego sendiri, cari sendiri. Nah, Imam Hanafi menego. Imam Hanafi. Dia menego dia nego kain. Dia mengajar, sambil dalam mengajar dia menego. Pasal apa? Pasal dalam mengajar dia tak ambil pitih apa-apa, dia tak nak bagi, nego sendiri. Ni weh. Habis tu orang jadi guru, jadi orang mengajar, kena otak dia champ tu. Kalau otak apa kurang siap. Jakoh tak luah. Kau dah ngik ni gitu tak lagi. Nak otak luah faham tak? Nak mengajar nak otak cergah. Widai belaka. Tidak moyok. Ingat baik tu nah. Tengok kat sini ni. Apabila kamu jaga agama Allah, Allah Ta'ala akan jaga permintaan kamu. Sebab tu orang mengajar, orang mengaji, Allah Ta'ala jamin rezeki dia. Nah, bukan manusia bagi rezeki, Allah Ta'ala jamin. Kadang-kadang tidur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya ni. Apa dah? Ada nak berpitih sikit ni. Boleh. Tak ada apa. Pasal niat kau ni, niat muri. Ni niat awak lari sudah. Aku beri duit. Tu je lah dah. Kalau kamu mengajar, kamu tak ambil pitih. Pitih tu mari. Tapi kalau kamu mengajar, kamu ambil gaji, pitih lari. Boleh sekadar gaji kamu tu. Gaji kamu nyak ana sebulan. Kita kata 5,000 baht sebulan, 10,000 baht. 10,000 baht tu. Tapi kalau kamu tak ambil pitih, tak ambil gaji, pitih duit kamu tu yang mari bira hisap dengan tak ada kira-kira. Tu ingat baik. Orang mengajar ni susahlah. Susah benar lah. Agama mengajar kena mengajar, tak mengajar dosa. Dosa tak mengajar. Ada ilmu tak mengajar dosa. Orang minta mengaji, kita tak terima, dosa dah tu. Bukan ada dosa. Awak tak faham kata ada dosa, boh dua tak apa-apa. Dosa bab-bab. Ingat molek. Maka firman Allah Ta'ala dalam Quran yang mulia, artinya arti firman Allah Ta'ala Quran mulia ni, orang-orang beriman. Siapa dia orang beriman ni? Lelaki atau perempuan. Jika mereka berbuat amalan yang baik-baik, kami hidupkanlah dionyo, orang-orang beriman. Hidup sebagai kehidupan yang sangat baik. Ini orang beriman. Orang beriman, jika mereka berbuat amalan yang baik-baik, amalan yang soleh-soleh, hidup aman, kami nascaya kami, tu jawab kami nascaya kami hidupkanlah dionyo, orang-orang beriman, sebagai hidupan yang sangat baik. Maka segala cubaan atau seksa yang diturunkan atas hamba Allah, ialah kerana ia hamba Allah mensia-siakan perintah Allah. Tu mana dia? Cubaan seksa yang ada atas dunia. Duduk hari-hari duduk dengan handphone. Duduk main sia-sia apa? Sekarang ni main apa? Main game ni, main game. Masuk ke kedai game. Lama-lama kena habis kawit di kedai game. Tu. Tu cubaan atau seksa yang diturun ke atas hamba Allah tu, ialah kerana ia hamba Allah mensia-siakan perintah Allah. Kenapa mensia-siakan perintah Allah? Tidak buat hak Tuhan suruh dan tidak tinggal ke apa Tuhan larang. Itu mensia-siakan perintah Allah. Yang Tuhan suruh tidak kerja, yang Tuhan larang tidak berhenti. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala akan turunkan seksa, turunkan azab. Tu. La yanzilullahu bala illa bizambin. Allah Ta'ala tak turunkan bala melainkan dengan sebab dosa. Dia tak turun bala melainkan sebab dosa. Cuba kita tengok yang berdosa tempat apa dia kena penyakit kuat-kuat. Penyakit apa kena kuat-kuat? Penyakit tempat sia-sia saja. Ingat baik tu tidak turunkan bala melainkan dengan sebab dosa. Tu. Perhatikan firman Allah dalam Quran. Ya arti firman Allah Quran, apa-apa cubaan
yang datang kepada kamu ialah dengan sebab diusahakan oleh tangan kamu sendiri. Apa saja cubaan, sungguh. Nah, cuba kamu duduk dalam ini. Duduk tak diam, duduk bergurau dengan sebab kamu juga. Kaki jetak kau tu, pop, oi. Ha tu. Kalau kamu duduk diam tak apa. Tak kena misal lah, misal. Kenapa hak Allah tu? Dengan sebab manusia derhaka dengan perintah Allah. Hak tu duk kena azab tu. Dalilnya buat kita ni, Ni buat kita ni, duduk mengaji baik-baik. Kalau duduk diam, tak ada apa-apa. Tak apa, kaki tak melayang. Tapi kamu duduk tak kaki melayang, pop, oi. Tengok. Kena tak? Tu azab bagi tu. Tengok. Kau duduk, tak apa. Tapi kalau duduk ada gitu, setakat kaki yang bawa tak kok. Kena dah lah. Ya tengoknya. Tu misal mudah-mudah tu, mudah nampak bagi. Mudah nampak. Allah Taala pun bagi supaya hamba juga weh. Kalau hamba duk molek ke apa ni, ya tambah baik lagi. Tambah baik lagi. Kalau hamba buat perkara yang pelik-pelik, kau tambah teruk lagi. Ni. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah. Tu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau ta'arraf ila Allah tu. Ta'arraf ila Allah, kenalah oleh engkau kepada Allah. Apa? Sonyo telah dinyatakan oleh Allah dalam kitab-kitab Allah. Apabila seseorang membuat amalan yang baik-baik, tentulah beroleh balasan daripadanya, daripada amalan yang baik-baik. Ni. Kalau kamu duduk baik-baik, kamu akan dapat balasan baik-baik. Kamu nak baik ke tak baik? Semua nak baik dah. Nak baik duduk diam. Jangan bergurau. Siapa-siapa yang membuatnya, siapa-siapa. Siapa-siapa yang memperbuatnya amalan yang baik-baik. Ada ni. Lihat ni. Tentulah beroleh balasan daripadanya. Siapa-siapa yang membuat amalan baik-baik. Siapa-siapa berbuat amalan jahat, tentu beroleh kecelakaan ibadahnya. Belik ni. Kerana banyak sangat ni. Apabila seorang memperbuat amalan yang baik-baik, tentulah beroleh balasan daripadanya. Tu. Daripada amalan yang baik-baik tu. Siapa-siapa yang membuatnya amalan baik-baik, akan siapa-siapa yang membuatnya amalan baik-baik, dia akan dapat balasan yang baik-baik. Dia kata gitu. Beroleh balasan daripadanya amalan baik-baik. Siapa-siapa? Akan siapa-siapa. Akan siapa-siapa yang memperbuatnya amalan yang baik-baik. Titik situ, noktah kat situ. Siapa-siapa yang memperbuat amalan kejahatan, tentulah beroleh kecelakaan ia siapa-siapa daripadanya, daripada amalan kejahatan. Ini sungguh in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika kamu buat amalan yang baik, maka balasan baik. Jika kamu buat amalan yang jahat, maka balasan pun jahat. Maka firman Allah Ta'ala, kerana menceritakan hal Nabi Yunus alaihi salam. Ni. Kerana menceritakan hal, yakni kelakuan Nabi Yunus alaihi salam. Sekiranya tiadalah Yunus itu orang yang bertasbih kepada Allah, tetaplah ia Yunus berdiam dalam perut ikan. Siapa Yunus? Yakni Nabi Yunus. Sekiranya tiadalah Yunus, tiadalah Nabi Yunus. Yunus yakni Nabi Yunus. Bukan Yunus Mohita tu dah. Yunus Nabi tu. Kenapa tak faham Yunus Mohita tu? Yunus Mohita tak ada.
Yunus, Nabi Yunus itu orang yang bertasbih kepada Allah. Kenapa? Dia apa Nabi Yunus ni? Dia lari pada kaum dia. Kaum dia dakwah kaum dia tak ikut dia. Maka lari pada kaum, naik perahu. Nah, maka perahu nak gelap. Apa gelap? Orang atas perahu campak di dalam laut. Turun ke Nabi Yunus dalam laut. Maka ikan yang turun dalam laut tu ikan nganggur tu, ikan yu, hut. Maka masuklah perut ikan. Maka ketika dalam perut ikan itulah Jibril mengajar dia satu doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lama mana zikir tu? Lama 40 hari dalam perut ikan. 40 hari dalam perut ikan tu. Selepas pada itulah ikan pergi buang dia, kita kehak tubik di pantai laut. Sebab itulah Nabi kata sekiranya sekiranya tiadalah Yunus itu orang yang bertasbih kepada aku, tetaplah ia kepada Allah, tetaplah ia Yunus berdiam, yakni berduduk dan bertinggal dalam perut ikan. Dalam perut ikan hingga hari kiamat. Tapi tasbih. Dengan sebab tu kita sekarang pun kita duduk dalam bala musibah sekarang, dalam COVID kita katanya, bacakanlah tasbih Nabi Yunus ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekurang-kurang 40 kali sehari. Atau kita tambah sebelum pada tu, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca bila? Ikutlah atas kereta, atas motor, atas jalan, atas rumah, atas mana-mana saja pun ikut. Boleh baca belakang. Tapi nak baca je. Dalam kereta, dalam motor, dalam pondok, dalam apa saja nak baca ya hayyu ya qayyum. Ketika berjalan, ketika lari, ketika apa, ketika main bola, gilah baca. Tak ada nak baca main bola ni. Pada duk riuh cara dia tu. Baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus dia baca ni tak kena sakit dah dia. Tak kena bala dia. Sampai 40 hari maka ikan mengeluarkan dia dalam perut, teruskan ke pantai. Ke panggil sini kehek kelubik. Ni doa ni bagus tu, doa Nabi Yunus. Lepas kita baca sikit ya hayyu ya qayyum. Tu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali sehari. Yang cantiknya sebelum subuh. Yang paling baiknya sebelum subuh. Sebelum subuh baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jawab kan nak belum subuh kok mana aku subuh hakik sama. Tidur kedah. Kunguan non leo ni. Tu dia. Apa kalau berkata Firaun? Apa kalau nak apabila berkata Firaun, percayalah aku bahawa tiadalah Tuhan sebenar-benarnya melainkan Allah, Tuhan yang dipercayai oleh kaum Bani Israel. Maka firman Allah Ta'ala kepada Fir'aun, adalah engkau dahulunya daripada orang yang derhaka dan berbuat kebinasaan. Itu dia. Apa kalau berkata Fir'aun, percayalah aku percaya dah bahawa tiada Tuhan sebenar-benar melainkan Allah lah. Bila dia kata ni? Ketika nyawa dia dihalkum di dalam laut kan. Dia masuk dalam laut, tenggelam tu, masuk laut belah. Nabi Musa dengan mukjizat dia pukul laut dengan tungkat dia, maka laut tu terbelah tubik 12 jalan. 12 jalan kerana kaum Nabi Musa AS ia ada 12 kabilah, 12 puak daripada Bani Israel. Maka ketika dia pukul laut, dia katak laut tu, maka laut terbelah 12 jalan. Maka satu kabilah satu jalan, satu kabilah satu jalan, satu kabilah satu jalan. Maka datang Fir'aun ni, kalau dia berhenti kat pantai tak apa, selamat dia. Tapi dengan itu bangga dia tu, dia turut, dia ikut. Tapi setelah kan Nabi Musa dengan kaum dia lepas balik sana, dan maka laut tu terbalik, tertutup balik.
Baru tutup balik Fir'aun serta dengan rakyat dia habis mati. Lepas tu ketika Fir'aun nyawa di halkum ni, dia beriman dengan Allah. Ketika nyawa di halkum, nak matilah, baru dia katanya, percayalah aku bahwasanya tiada Tuhan yang sebenar-benar melainkan Allah, Tuhan yang dipercayai oleh kaum Bani Israel. Ku percaya dah. Lepas dia kata gitu, maka firman Allah Ta'ala kepada Fir'aun, hei Fir'aun, adalah engkau dulu mung ni daripada orang yang derhaka dan berbuat kebinasaan. Kerana Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Aku Tuhan mati. Tuhan kecil hello tinggi dia 2 star lebih sikit. Kalau orang dulu bagi cerita kan, jangan katanya tinggi sikit pada ting minyak gas, dia kata 2 star lebih. Kanut dapat tu lalu sepak orang bola boleh kata awak ni. Kamu tak ada beranak ada masa Fir'aun. Kalau kamu timur masa Fir'aun, kamu beriman, percaya juga kata dia Tuhan. Kerana apa? Kerana Fir'aun ni umur dia 300 tahun tak pernah sakit. Sekali makan anak lembu seekor kali dia makan. Dia berak 40 hari sekali. Janggut dia sampai kat bumi. Janggut dia ni, dia rendah ke? Janggut dia meleret atas tanah. Maka dengan sebab janggut dia meleret atas tanah tu, dia selalu buat topoh tinggi supaya janggut dia tu akak pada bumi, akak pada tanah. Dan tu orang yang pakai topoh mula-mula ialah Fir'aun. Tu dia. Fir'aun dia panggil. Dekat-dekat dengan Fir'aun ni. Tu Fir'aun. Maka Fir'aun ni dia nambah masa Nabi Musa. Fir'aun lain masa Fir'aun. Dia orang raja pada masa tu panggil Fir'aun. Kalau bahasa kita bahasa Siam panggil apa? Firaun. Bahasa Siam panggil Firaun. Bahasa Mesir panggil Fir'aun. Tapi nama dia bukan nama Fir'aun dak lah. Dia kata Firaun dia panggil. Tu. Katanya Nabi SAW, "Iza sa'alta fas'alallah." Tu, "Iza sa'alta fas'alillah." Dengan perkataan ini, perkataan "Iza sa'alta fas'alillah" ni diterangkan bahawa tiadalah sepatutnya bagi seorang hamba Allah hendak menggantungkan rahsia hamba Allah sama lain Allah Ta'ala tu tak tu tiadalah sepatutnya bagi seseorang hamba Allah bahawa menggantungkan rahsia seorang hamba Allah menggantung sama lain Allah Ta'ala tu, bergantung sama lain Allah Ta'ala tu tak payah gantung lah. Gantung pada Allah ya. Soalnya sepatutnya ia seorang hamba Allah bertawakul kepada Allah. Tapi kalau orang Melayu bertawakal kepada Allah. Kalau baca Arab bertawakul. Pasal dibacakan di atas lafaz masdar. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Lalu tu baca Arab tawakul. Kalau kita buat Melayu baca bertawakal. Kenapa? Nak ringankan bahasa. Maksudnya berserah kepada Allah. Bertawakal pada segenap pekerjaan seorang hamba. Pekerjaan seorang hamba Allah Ta'ala tu semua serah pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan pekerjaan aku ni kepada Allah. Kerana masa Allah ni Allah Ta'ala yang sangat melihat dengan segala hamba-hamba. Serah pada Allah. Lalu tu kita keluar kat rumah. Sebelum nak keluar rumah, bacakanlah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terus mu nak pergi kat mana? Mu nak pergi kat mana lagi? Mula-mula keluar pada rumah nak berjalan pergi kat mana?
bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Jangan kata bismillah tawakkal 'ala Allah, tawakkaltu. Buh tu maksud dia. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus nak pergi ke mana? Bolehlah kau. Allah Taala akan jagakan kamu. Tu. Maka apabila ada perkara yang akan dimintanya itu tiadalah berlaku pada adatnya atas tangan seorang pada makhluk. Kata makhluk Allah. Malahan pada Allah Taala sendiri ada. Maka apabila ada perkara yang akan dimintanya perkara itu, apabila ada perkara yang nak minta itu tiada berlaku pada adatnya, adat perkara yang diminta tu tiada berlaku pada adatnya, adat perkara diminta atas tangan seseorang daripada makhluk Allah, takkan berlaku atas tangan seorang makhluk Allah Ta'ala. Malahan yang dimalaikan daripada Allah sendiri, seperti menuntut beroleh petunjuk dan ilmu pengetahuan, hendaklah terus dimintanya petunjuk dan ilmu pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Rabbi zidni ilma, kamu minta kepada Allah. Guru ni hajar kamu biarkan dapat fahamnya. Ya kamu nak dapat ilmu, teruskan minta pada Allah, sambilkan kamu usaha. Nah, kalau kamu minta saja tidak ada usaha, dipanggil angan-angan. Bukan cerita, bukan azam, itu angan. Angan ni fang leng-leng dia panggil, tak boleh gapo. Nah, munah ilmu kamu minta serta kamu usaha dapat ilmu kamu ni. Dia pun dapat ilmu retina pun jangok boleh. Mun tak tengok retina duduk cuma comel retina dia. Tengok tiwai kan apa payah seka-seka. Pero retina yang jangok. Ya tengok retina nak ada ilmu ni. Nah, tak main-main kamu. Lepas tu kalau tok guru jangok pula, retina kau jangok lagi. Ni ayat tu ada ilmu ke yang nak sebab sifat jangok dia tu. Tak, sebab apa? Sebabnya yang ada ilmu dalam dada dia. Tu baru perempuannya anak. Kita berlagu sungguh. Tu. Nah, sebab orang ada ilmu ni yang nak kahwin banyak boleh. Tak boleh dia yang nak tak boh. Pasal ibu yang Tok Tajidin tu. Tajidin nanti bunyi bila pak jetah. Tu takut tu dah. Nah, ni dia. Habis sungguh weh. Ngajilah ada ilmu sikit lagi macam kamu mulia kalau dapat ilmu sekarang ni. Ni buat kamu semua kalau mushah tu kau ni. Mendapat ilmu atau mengajar pandai lah. Dia mengajar orang dengan negah bih tu. Tu tak kau mengajar kau lagu tu. Nah, mengajar mau ya sore duk sedak. Dia mau negah bih lah. Tu. Ya tengok juga situ pun. Tu. Seperti menuntut, meminta beroleh petunjuk, yakni hidayat dan ilmu pengetahuan, hendaklah terus dimintanya petunjuk dan pengetahuan tu kepada Allah. Sekiranya pekerjaan itu, petunjuk dan pengetahuan tu boleh berhasil dengan perantaraan usaha makhluk Allah, seperti pelajaran dan lain-lain pelajaran, hendaklah ia seorang meminta pada Allah supaya apa dah? Apa supaya dilonokkan oleh Allah hati-hati orang itu kepadanya. Lonok. Apa lonok supaya dilonok, dijinok, disiang belah olehnya oleh Allah hati-hati orang-orang itu akan hati orang-orang itu. Tengok sekiranya jikalau tu, sekiranya pekerjaan itu, pekerjaan yang kamu minta tu, gitu. Sekiranya pekerjaan itu pekerjaan yang kamu hendak minta, tu.
boleh berhasil, boleh berdapat dengan perantara usaha makhluk Allah. Boleh dapat dia dengan perantaraan usaha makhluk Allah. Apa? Seperti pelajaran, ilmu dan lain-lain pelajaran. Macam mana hendaklah ia seorang kamu. Hendaklah ia seorang kamu meminta kepada Allah supaya dilonakkan olehnya oleh Allah. Dilonakkan oleh Allah hati orang-orang itu kepadanya, kepada seorang kamu. Tu. Supaya dilonakkan oleh Allah. Nampak dilonak dengan dilonak ke apa? Oleh Allah. Like bahasa dia keluar bahasa Arab kita reti sikit. Supaya dilonakkan, dijinakkan oleh Allah. Apa? Siamlah olehnya oleh Allah hati-hati orang itu. Tu kepadanya, kepada seorang kamu. Pada suatu hari kedengaranlah kepada Rasul. Pada suatu hari kedengaranlah kepada Rasulullah perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tu habis kat tu. Pada suatu hari, pada suatu hari kedengaranlah kepada Rasulullah, ada Rasulullah telah terdengar perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan tiada perhubungan sama makhluk Allah. Hidupkanlah kami jangan ada perhubungan sama makhluk Allah. Maka ujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Ali," ujur maka Rasulullah jawab. Maka ujur Rasulullah akan jawab Pak Ali tu, "Hei Ali, janganlah engkau berkata seperti demikian." Apa seperti demikian? Yakni hidupkanlah kami dengan tiada perhubungan sama makhluk Allah. Tu. Jangan kata macam tu. Pasal apa? Kerana kehidupan manusia itu berkait. Tu. Satu sama lain. Berkait satu sama lain. Mu tak nak hidup, tak nak tumpah makhluk macam mana? Bila lepas macam mana? Kerana kehidupan manusia tak lepas muka. Tak lepas muka. Bukan kita duduk seorang. Sakit nak tolong orang dah. Duit tu tulis macam-macam lah kita ni. Kerana kehidupan manusia itu berkait. Gantung bergantung. Boleh ikat dia. Gantung bergantung satu sama lain. Hanya katalah olehmu. Kait berkait, gantung bergantung. Hanya katalah olehmu, hei Ali, hei Allah, peliharakanlah kami daripada kejahatan makhluk engkau. Jangan minta lepas dari makhluk. Kerana kita ni bersama dengan makhluk, duduk dengan makhluk. Kalau nak pergi ke masjid guna makhluk. Guna apa? Guna kereta, guna motor, guna selipar. Apabila lapar makan nasi, makhluk juga nasi tu pun. Tak ada berkata macam mana nak lepas dah makhluk. Kalau gitu, yang tak naknya ialah kejahatan makhluk tu. Tu yang tu kita tak naknya. Adapun meminta serta bertawakal kepada makhluk Allah. Sikitlah. Adapun meminta serta bertawakal kepada makhluk Allah, iaitu dilarang dari celah. Minta dan berserah kepada makhluk Allah, iaitu dilarang oleh syarak dan celah oleh syarak. Disebutkan daripada Allah. Disebutkan kepada Allah, mana hadis ni hadis kursi. Hadis kursi lafaz pada Allah, makna pada Nabi. Tu disebutkan daripada Allah Ta'ala, disebut pada kitab-kitab yang turun daripada langit. Ingatlah di hati kamu pintu lainku, padahal pintu kamu masih terbuka selalu. Ingatkah? Bukan ingatlah. Ingatkah di hati kamu pintu lainku, pintu lain pada aku, padahal pintu kamu masih terbuka selalu.
Adakah keterangan-keterangan kerana kesusahan akan lain ku, padahal aku orang pemerintah segala yang berkuasa. Adakah keterangan-keterangan kerana kesusahan akan lain ku, padahal aku orang pemerintah segala yang berkuasa. Sonyo aku berilah pakaian siapa-siapa yang mengangan-angan selain pada aku dengan pakaian kehinaan di hadapan mata ramai. Ni, tu. Sonyo aku berilah pakaian siapa-siapa yang mengangan-angan selain daripada aku, lain pada Allah Ta'ala. Aku tu Allah. Dengan pakaian kehinaan di hadapan mata ramai. Kalau gitu kamu tumpulah pada Allah. Tak payah kamu harap kepada makhluk. Makhluk tu sebagai dekat jalanan saja. Jangan kamu tumpu dan berserah pada makhluk. Ajar tu. Ada pitih, jangan harap pitih. Tak ada duit, jangan harapkan duit. Ada kebun, jangan harapkan kebun. Nikah orang kita ada kebun durian, ada kebun apa, harap penuh-penuh dengan kebun tu. Lupa Allah Ta'ala. Masya Allah. Tak apa dah tu. Katanya Nabi SAW, wa'alam annal ummata wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi wasallim. Bismillah.